Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Asri, dan kalau ini adalah kali pertama korang datang ke channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah supaya korang tak termiss sebarang konten-konten baru yang aku akan upload ke dalam channel ni. So, aku ingin memulakan sesi ataupun siri baru dalam channel aku, iaitu apa itu, dan kali ini kita akan berborak pasal apa itu VO2 Max. Okay? Sebab lately aku tengok ramai yang mula menunjukkan minat ataupun mula berbincang mengenai sudut-sudut teknikal ataupun teori dalam sukan larian dan fitness. Okay? So, secara ringkas, VO2 Max adalah bacaan ataupun ukuran bagi kemampuan badan korang untuk menggunakan oksigen dalam satu-satu masa. So, VO2 Max tu singkatan bagi V, volume, O2, oksigen, dan Max adalah maksimum. So, kat situlah kadar kemampuan badan korang untuk menyerap oksigen dalam satu-satu masa, tapi pada intensiti yang maksimal. So, unit bagi VO2 Max ialah mililiter per kg per minit. So, kalau nak dijelaskan secara lebih lanjut, VO2 Max adalah kemampuan badan korang untuk menyerap oksigen dalam unit ataupun dalam sukatan mililiter untuk setiap kg berat badan korang untuk tempoh 1 minit. Secara ringkasnya, lagi tinggi bacaan VO2 Max, theoretically, secara teorinya, lebih fit ataupun lebih cergas seseorang individu tu. Tapi ada banyak faktor lain yang akan mempengaruhi prestasi korang yang aku akan jelaskan sebentar lagi. Bagaimana hendak menentukan bacaan VO2 Max? Gold standard ataupun untuk mendapatkan ketepatan ataupun kejituan yang pasti dalam bacaan VO2 Max, of course, kena buat laboratory test. So, laboratory test akan dilakukan dengan menggunakan treadmill, di mana individu akan menggunakan topeng mask yang boleh menyukat ataupun mengukur bacaan oksigen dan juga karbon dioksida di dalam hembusan nafas korang dan juga udara yang korang sedut. So, dekat situ dia boleh dapatkan bacaan sebenar oksigen yang korang gunakan dan korang tak gunakan untuk tempoh aktiviti itu. Ada banyak protokol yang digunakan untuk menentukan bacaan VO2 Max, tapi konsepnya simple ataupun sama untuk hampir sama untuk kesemualah. So, basically individu tu akan disuruh untuk melakukan senaman, contohnya macam larian ataupun cycling, dilakukan pada berperingkat-peringkat, yang mana makin lama makin susah ataupun makin laju. Jadi diorang akan tengok, okey, kalau oksigen yang diserap oleh badan tu dah tak naik-naik lagi selepas satu tahap, itu adalah bacaan VO2 Max individu tersebut. Baik, faham? Tapi sekarang teknologi dah makin canggih. Kita ada jam GPS, smartwatch ataupun stopwatch. So, jam ada algoritma yang digunakan ataupun dikeluarkan oleh First Beat. Dia mengambil kira faktor-faktor macam jantina korang, umur korang, berat badan korang, resting heart rate, maximum heart rate. Even sekarang jam model-model baru boleh mengambil kira faktor elevation, temperature. So, dia akan estimate. Kata kunci dekat situ ialah estimate. Dia mungkin hampir ataupun almost serupa macam bacaan makmal, tapi dia tak setepat bacaan makmal. First Beat claim dia punya ketepatan is almost 95%, dan rata-rata yang pernah buat VO2 Max test dekat lab mendapati bacaan tu lebih kurang samalah, tapi tak ada variasi individu yang berbeza. Alright? Okay. So, macam aku cakap di permulaan video tadi, adakah bacaan VO2 Max yang tinggi ni bagus? Secara ringkasnya, of course yes. Sebab secara teorinya, individu yang mempunyai bacaan VO2 Max yang tinggi, maksudnya dia boleh menyerap oksigen yang banyak, dan oksigen tu nanti adalah salah satu daripada bahan bakar ataupun bahan yang diperlukan oleh sel-sel muscle kita untuk melakukan aktiviti, selain daripada glukos, air, electrolytes, all those kind of things. Tapi korang kena faham konsepnya, VO2 Max hanyalah salah satu daripada komponen yang mempengaruhi korang punya prestasi dan juga kemampuan. Okey, contoh yang ringkas, korang bayangkan sebuah kereta. Sebuah kereta mempunyai enjin, kan? So, VO2 Max ni boleh diibaratkan seperti saiz ataupun kapasiti enjin tu. Secara ringkas, of course, kalau korang bandingkan kancil 850cc
dengan contoh kereta sedan 1.5cc, of course kalau ikut logik dan ikut pengetahuan kita, of course kereta sedan 1500cc lebih laju daripada kancil 850cc. Okey, mudah kan? Faham kan? Tapi pernah tak korang bayangkan kereta sedan 1500cc dibandingkan dengan kereta Formula 1 1600cc je. Enjin lebih kurang sama saiz, tapi kereta Formula 1 dah tentu boleh pergi lebih laju sampai 320 km sejam, 340 km sejam. So macam tu juga kemampuan fizikal kita. VO2 max saja tak menjamin korang perform, korang fit. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Contoh macam running economy, lactate threshold, kemampuan body korang untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, kemampuan body korang untuk menyimpan glukos ataupun karbohidrat untuk sumber tenaga. So banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi korang punya fitness. So aku nak viewers faham yang workout ataupun latihan korang bukan hanya semata-mata berasaskan VO2 max. Okay? Banyak faktor-faktor lain yang korang kena ambil kira. Banyak latihan-latihan lain yang memfokuskan kepada aspek-aspek yang berbeza. So aku tak kata VO2 max tu tak penting. Of course VO2 max tu sangat penting, tapi tak semestinya korang berlari ataupun berlatih hanya semata-mata nak naikkan VO2 max. Sebab VO2 max jam, macam aku bagi tahu tadi, hanyalah estimate, anggaran. Korang boleh trick atau korang boleh tipu algoritma VO2 max jam. Korang lari laju tiap-tiap hari, aku jamin 5 poin, 6 poin VO2 max boleh naik dengan mudah. Tapi adakah dia sustainable? Adakah dia boleh bertahan dengan lama? Korang lari easy je, of course dia akan drop balik semula. So kita nak konsistensi dalam latihan kita. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak perkongsian aku berkenaan dengan VO2 max. Kalau korang ada cadangan untuk topik-topik lain, ataupun korang dapat korang rasa siri ni mungkin akan membantu korang, sila tinggalkan komen dekat bawah. Bagi cadangan ataupun kalau ada pembetulan ataupun perkongsian yang korang sendiri nak tambah, boleh tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa follow aku di Instagram dan Twitter. Like, share dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.